سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Empati Faridah muka surat 7 ayat ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wajib dua makna. Pertama, wajib pada syarak. Kemudian kedua di bawah tu wajib pada akal. Wajib dua makna. Dia nak datangkan di sini dua bahagian wajib. Wajib pada syarak dan wajib pada akal. Kemudian ada satu lagi wajib pada adat. Ada tiga. Hukum ada tiga. Hukum syarak, hukum akal, kemudian hukum adat. Jadi wajib pun ada tiga. Wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Yang mana didatangkan di sini dua wajib dia. Sebab terdahulunya dua wajib disebut waktu baca menurut atas tu. Dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui hukum akal yang tiga, iaitu pertama wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Kedua mustahil atas keduanya. Ketiga harus bagi keduanya. Pertama wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Rasul-Rasul dia itu Ra, Sin, Lam, Lam. Itu biasa dia Ra, Sin, Waw, Lam. Kan gitu. Rasulun. Dia kalau dia Ra, Sin, Waw, Lam, Rasulun mufrad. Kalimah mufrad, satu orang Rasul. Dia itu dalam kitab kita ni Ra, Sin, Lam. Dia akan baca dengan Rusul, Rusulun. Ra bagi depan, Rasulun, Ra bagi atas. Kalaulah Ra, Sin, Lam, lepas Sin tidak ada Waw, Ra baca bagi depan, Rusul. Rusul ni jamak. Manapun Rusul, sekalian Rasul, Rasul. Tadi KR kita lah. Sebab dia dengan Ra, Sin, Lam. Lepas tu kalau kita jumpa dalam kitab Jawi, Ra, Sin, Waw, Lam, Rasulun seorang. Ra, Sin, Lam, Rusulun kawan. Dia Rasulun seorang, Rasulani dua Rasul, Rusulun ada tiga ke atas jamak. Macam kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, kutubun ni jamak tiga ke atas. Kutubun kaf de ba, kutubun. Kitabun kaf de alif ba, kitabun sebutir satu kitab. Kutubun kitab, kitab. Dia kutub. Bahasa Arab ni. Lepas tu kita jadi panggil kutub kano. Tu apa panggil? Ada tak? Kutub kano. Kutub. Kutub. Ni bukan kutub utara selatan, bukan apa kutub? Kutub utara. Bukan tu. Tu kutub je kau. Kutub utara. Air batu tu dah. Pak sejuk. Dia kitabun satu kitab, kutubun jamak, rasulun satu orang rasul, rusulun ramai tu. Dia gitu jamak. Jadi sekarang ni didatangkan dua kali wajib. Mula-mula dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf.
Di bawah tu wajib bagi Allah dan rusul-rusul. Dia gini. Tapi di sini dia datangkan dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Dia royak wajib pada syarak. Kadang-kadang tak royak. Dia tak royak wajib pada syarak. Cuma dia royak didatangkan dan wajib atas mukallaf mengetahui sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Dia ibarat kita, ayat kita dia bunyi gini. Dan wajib atas mukallaf mengetahui sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Dua kali wajib kan? Wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib mana? Dia kata wajib ada dua ni. Satu wajib syarak, yang kedua wajib pada akal. Dan kita ini riwayat dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Riwayat wajib pada syarak. Kemudian mengetahui hukum akal yang tiga. Mana hukum akal yang tiga? Pertama daripada tiga hukum akal wajib. Wajib akal ni sebab dia kata hukum akal yang tiga. Jadi wajib bagi Allah ni wajib akal. Dah boleh nampak situ dah. Setengah sah kita riwayat gini kan. Dan wajib atas mukallaf. Dia tak kata wajib pada syarak atas mukallaf. Wajib pada syarak mengetahui boleh pahala, tidak mengetahui berdosa. Itu ada wajib syarak. Macam wajib semayang lah. Apa hukum semayang? Wajib apa tu? Wajib syarak. Apa makna? Semayang pahala, tinggal semayang dosa, siksa. Itu wajib syarak. Adik, di sini orang yang wajib pada syarak. Setengah kita dia orang gini dia. Dan wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib dia. Wajib syarak tu wajib akal. Dia tak kata wajib syarak, dia tak kata wajib akal. Dia cuma kata wajib atas mukallaf mengetahui sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib atas mukallaf wajib apa? Wajib sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib apa? Ini sebagai pengenalan. Ini pengenalan. Kalaulah wajib atas, kalau Arab dibunyi yajibu ala kulli mukallafin. Kalau Arab yajibu wajib ala atas kulli mukallafin, tiap-tiap mukallaf. Yajibu ala wajib atas. Ini pengecaman wajib syar'an, wajib pada syarak. Dia ambil pengecaman ni pun sebab dia cuma kata wajib atas mukallaf. Dia tak kata wajib syarak. Arabnya wa yajibu ala kulli mukallafin. Yajibu ala wajib atas. Wajib ada wajib syarak, ada wajib akal. Dia tak kata wajib syarak situ. Dia cuma kata yajibu ala kulli mukallafin. Dia pengecaman dia. Yajibu kemudian disusuli dengan ala wajib atas. Pengecaman wajib ni wajib pada syarak. Dia kata an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. An ya'rifa ma yajibu li maulana jalla wa azza. Tu Arab. Ya ini an ya'rifa, bahawa mengetahui, an ya'rifa ma yajibu, barang yang wajib fi maulana jalla wa azza, pada Allah Ta'ala.
ataupun li maulana jalla wa azza, bagi Allah Taala. Ni kalau yajibu fi, wajib pada, ataupun yajibu li, wajib bagi. Ni wajib bagi ni, wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Kalau wajib disusuli dengan pada, wajib disusuli dengan bagi, wajib aklan, wajib pada akal. Gitu. Ni pengecaman dia. Faham tak? Kalau wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib pada ataupun wajib bagi Allah, ni dalam kitab kita wajib bagi ni. Mana apa ni? Wajib pada akal. Dia royak sini wajib pada akal, dia cuma royak wajib bagi Allah dan rusul. Tengok tu, lepas wajib tu bagi tu kan. Kalau hak Arab agak ma yajibu li maulana. Sifat yang wajib bagi Allah Taala. Sifat wajib bagi Allah. Kalau yajibu li, wajib bagi, yajibu fi, wajib pada, wajib akal. Ni kaedah dia. Tandilah kaedah ni. Dia dalam kitab-kitab besar dia royak, kita kecil dah royak. Tapi dia kaedah ni aghlabiyah dia panggil. Kaedah dia panggil aghlabiyah. Aghlabiyah ni oleh-oleh. Biasa-biasa gitulah. Biasa-biasa gitu. Tapi dia tak putus, dia tak qat'i tu, tak putus tu. Ghalib je. Maknanya boleh tak ada? Boleh tak kadang-kadang wajib bagi tu kehendaknya wajib syarak? Ada. Wajib atas tu kena wajib akal? Ada juga. Dan saat ni kata pengecaman kaedah, dia kaedah ni aghlabiyah. Aghlabiyah ni hak kebanyakan. Hak kebanyakan. Hak kebanyakan kalau wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib pada ataupun wajib bagi, wajib akal. Ini kaedah dia, tapi aghlabiyah. Kaedah ni bukan qat'iyah ni, bukan. Dia aghlabiyah ni maknanya ghalib-ghalib lah, ghalib-ghalib. Biasa-biasanya gitulah. Tapi ada kedok sebaliknya. Ada berlaku sebaliknya. Tak ada salah pun. Tak ada salah pun. Cuma jarang-jaranglah jumpa gitu. Hak ghalib-ghalibnya wajib atas, wajib syarak. Wajib pada, wajib bagi. Macam dalam kitab kita dia wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Wajib bagi, yakni wajib aklan, wajib pada akal. Kan? Ni pengecaman dia. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib syarak. An ya'rifa ma yajibu, bahawa mengetahui akan sifat yang wajib fi maulana jalla wa azza, pada Allah Taala, ataupun li maulana jalla wa azza, sifat wajib bagi Allah Taala. Tu wajib pada, wajib bagi, wajib pada akal. Jadi kita nak pergi belah sini ni, wajib dua makna. Dua makna di sini sebab terdahulu tu dia bagi dua kali wajib. Wajib pada syarak, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah, wajib akal. Apa makna wajib syarak, apa makna wajib akal? Satu laginya wajib adah. Jadi wajib dua makna. Pertama, wajib pada syarak, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkan dia. Ini takrifan dia, takrifan wajib syarak. Makna wajib syarak iaitu ni takrifan dia. Takrifan wajib syarak ni apa dia? Kalau nak pergi pada makna wajib syarak, makna dia makna wajib bahasa Arab, syarak bahasa Arab. Terjemahan Melayunya bunyi guana, wajib pada syarak, wajib syarak. Wajib ni mesti, syarak ni undang-undang agama, mesti pada undang-undang agama.
Ni kalau kena terjemahan. Syarak ni undang-undang agama. Undang-undang agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ni mestilah. Macam kita cakap kadang-kadang, mu wajib mari. Mana kalau aku tak mari dosa. Dok, wajib tu mesti. Kan kita kata kan? Orang lain tak apa tak mari pun. Tapi kalau mu wajib mari. Tak mari mu berdosa. Mari tu. Dah. Wajib mari ni mesti mari. Itu wajib kalau asalnya kalau bahasa kita mesti. Syarak ni pada undang-undang agama. Macam kita ni sebut syariat agama, undang-undang agama. Jadi syarak ni undang-undang agama. Syarek, shin alif ra ain, syarek. Ni tuan agama, tuan undang-undang. Syarek ni tuan undang-undang. Siapa syarek? Allah Ta'ala. Siapa syarek? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarek tuan agama Allah Ta'ala dipanggil syarek hakiki, tuan agama yang sebenar-benar. Tapi kalau sebut kata syarek, boleh bubuh kot pada Nabi kita. Tuan agama, tuan majazi je, bukan tuan sungguh. Sebab Nabi kita ni Rasul. Tahu Rasul? Apa makna Rasul? Utusan. Apa makna utusan? Tukang bawa. Ada. Rasul ni utusan, tukang bawa. Maknanya perkara yang dibawa tu bukan hak dia. Utusan kan? Tukang bawa. Barang dia bawa bukan hak dia. Tapi oleh kerana Rasul ni tukang bawa, jadi bubuhlah Rasul tuang dia jugalah. Jadi tuang syariat ni, tuang undang-undang ni syarek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuang sungguh ke? Nabi syarek majazi. Tuang letak je, sebab dia tukang bawa bukan dia lah tuang. Tapi tuang undang-undang hak hakikinya Allah Ta'ala lah. Itu syarek hak hakiki. Syarak ni undang-undang. Syarek tuang undang-undang. Sebab tu kita sebut kata syarak hukum syarak ni cermat sikit lah. Yang pertama nak pastikan betul tak tu hukum syarak, betul tak tu undang-undang daripada Allah. Takut reka demo kan. Nak pasti tu dulu. Dan apabila pasti dah itu adalah hukum syarak, undang-undang daripada Allah, lepas tu siapa kita nak petikai? Tapi mula-mula nak kena pasti dulu ni. Takut dia kata hukum syarak tu. Hukum syarak mau ambil mana ni? Hukum syarak ni hukum Allah Ta'ala. Ambil dalam Quran mana, hadis mana, kitab mana? Tanya molek. Takut dibubuh kata hak dia bukan kata hak Tuhan. Ni. Pasti waktu dulu. Ya ke tak tu? Hak syarak tu ya ke tak tu? Ya. Lepas tu siapa kita nak petikai? Jadi wajib pada syarak kalau ikut terjemahan mesti pada undang-undang agama. Kalau kita sebut hukum syarak, hukum syarak. Apa makna hukum syarak? Hukum syarak mana apa? Hukum ni bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Syarak saat ni lah bahasa Arab, Melayu undang-undang. Lepas tu kalau pak kata hukum syarak, hukum ni kalau terjemahan kita gak keputusan tu hukum, ketetapan tu hukum,
Lepas tu kadang-kadang hak ketentuan Tuhan kita panggil hukum juga. Hak berlaku ni hukum Tuhan dah. Hukum Tuhan mana? Tuhan putus dah akan berlaku gitu. Tuhan letak dah akan berlaku. Kita panggil hukum juga kadang-kadang. Dia hukum ni keputusan. Syarak ni keputusan undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum syarak. Apa makna? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau hukum syarak siapa kita pula nak petikan? Tapi nak pastikan hukum syarak kedak tu ke hukum akalan kita sendiri. Hukum akalan kita mana hukum akalan mana? Kita mikir kau akal logik gini berkali kita pun letak wajib perkara ni. Hukum syarak tu hukum akalan mu ni. Kena pasti waktu dulu. Betul, hukum syarak. Kenapa? Keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita terimalah. Sebab itu hukum syarak, hukum syariat, hukum Allah. Ayat belaka tu. Sama je tu. Jadi kalau panggil hukum syarak, keputusan Allah taala. Hukum akal, keputusan yang kita berdasarkan kepada pemikiran akal. Hukum adah, hukum keputusan yang berdasarkan, yang berpandukan kepada kebiasaan-kebiasaan. Hak kita panggilkan juga hak sokmo. Ya, kan gitu. Sokmo. Murah sokmo. Sokmo. Mana apa ni? Hukum adah, keputusan yang berdasarkan kepada hak biasa berlaku. Ni. Hak biasa berlakunya makan banyak kenyang. Hak biasa berlakunya. Makan banyak sokmo-sokmonya kenyang. Kalau makan sikit itu kadang-kadang kenyang kalau perut itu tak berapa lapar mana. Kadang-kadang tak cukup kalau masa tengah perut kosong. Jadi kalaulah makan banyak biasa-biasanya kenyang. Kalau makan sikit ni kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tak. Jadi makan banyak dari segi hukum adah, keputusan yang kita berdasar kepada biasa-biasa, makan banyak wajib kenyang. Wajib kenyang, mesti kenyang, mustahil tak kenyang. Kalau makan sikit kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak. Makan sikit harus kenyang. Harus mana ni? Harus pada adah. Kalau makan banyak wajib kenyang. Wajib kenyang, mesti kenyang. Jangan kata gitu. Sebab kenyang ni Allah buat, bukan makan banyak buat. Itu hukum syarak, itu hukum pegangan. Dasar ni kata mesti kenyang, ini hukum adat. Biar pandai sikit letak ni tak. Siapa aku hukum syarak, hukum adat tak nak beza ni. Ni kena jetik telinga ni. Dah kata wajib kenyang, mesti kenyang. Wajib kenyang, mesti kenyang, mustahil tak kenyang. Kalau dah makan 2 pinggang adalah berpandukan kepada adah. Kita panggil hukum adah, keputusan yang berpandukan kepada hak biasa-biasa berlaku. Hak menyalahi adah tu cerita lain lah tu. Hak menyalahi adah tu kita cerita hak adah sama-sama. Pisau tajam. Pisau tajam, hak sama-samanya putus. Maka pisau tajam, mata meseng tajam, wajib putus, mustahil tak putus. Wajib putus ni bukan pisau yang memutuskan Allah. Allah yang memutuskan tu hukum syarak. Itu hukum akidah kita. Dasar ni kata wajib putus. Maksud wajib bahasa Arab, bahasa kita mesti putus, mustahil tak putus. Macam pisau yang bekas. Dah. Hak syarak kitanya segala-gala Allah yang buat. Dasar ni kata wajib putus, mesti putus. Itu hukum adah. Kita cakap
keputusan hak berlaku sama-sama. Dah salah cakap gitu. Salah apa? Dah kita tauhid dibagi dah kan. Hukum syarak ada 5, wajib, sunat, harum, haram, makruh. Hukum akal ada 3, wajib, harus, mustahil akal. Hukum adat ada 3, wajib, harus, mustahil adat. Dan kita tauhid di situ tu. Mana wajib adat? Makan banyak, wajib kenyang. Mana harus ada? Makan sikit, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tak. Mana mustahil ada? Tak makan, mustahil nak kenyang. Itu hukum apa tu? Hukum adat. Apa makna hukum adat? Keputusan yang berdasarkan kepada sama-sama. Ni dah kita tauhid. Cuma dah kita pati paridah kita dah hari hukum adat. Dan kita tauhid lain hari 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Ada erti hukum adat dah orang cakap sikit dia bubuh kafir. Orang cakap adat je, hukum adat. Kalau lampu ada terang molek. Kalau pakai cermin mata terang molek. Kalau tak ada cermin mata go tak boleh nak baca langsung. Kalau ada cermin mata mesti boleh baca. Kalau tak ada cermin mata tak boleh baca langsung. Tinggal cermin mata memang tak boleh nak tengok gapa-gapa. Ada cermin mata barulah boleh tengok. Mesti boleh tengok. Sahih boleh baca kitanya. Oh mesti sahih boleh baca ni. Cermin mata yang buat ke? Tidak cakap. Bukan cerita bab hukum syarak. Hukum syarak kita tetap ada. Keesaan pada perbuatan yang berlaku tu semua Tuhan buat belaka. Terang, nampak, jelas, semuanya perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan lampu, bukan perbuatan cermin mata. Dosa ni kata cermin mata, itu hukum adat. Kita bercakap berpandukan kepada hak sokmo, hak kebiasaan. Tak ada salah apa-apa pun. Macam saya pernah sebut berulang kali tu kan. Di Terengganu kita, orang cakap ada kafir mu tak ada Tuhan ni. Mau pegang pisau di bekas ni, mau pegang lapu di bekas ni, mau pegang nasi di bekas ni, mau pegang cermin mata di bekas ni. Kafirmu man kafara mukminan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir terbidah balik ke dia. Pisau ni mencakap pisau, cakap hukum ada. Pisau tahu bekas kan Allah yang memutuskan. Itu hukum syarak. Mu cakap mesti mu pegang. Ya sekali. Oh sedap dia. Nak tahu mu pegang dengan orang. Mu cakap pisau mesti mu pegang. Akidah orang mu tahu ke? Ni ngaji sesat. Ngaji salah guru. Guru bawa gini sesat. Sesat lah. Hukum adat. Dia kata pegangan, dia mengkafirkan. Hak bab pegangan tu hukum syarak. Tak kosek dah tu hukum syarak. Pegang kita dah kan. Semua yang berlaku Allah yang buat. Makhluk kainat tak bekas. Itu hukum syarak kita, pegangan kita. Tak nak beza hukum syarak, hukum adat. Ini panggil orang yang mengajar tu tidak berguru. Dia membaca sendiri. Kita belajar ilmu tauhid dengan guru seumpama tu haram awal-awal lagi kita. Lepas tu kenalah pesen saat ni. Dia pun mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan orang beriman. Siapa jatuh kafir? Dia jatuh kafir sendiri. Terbatal pahala amal ibadah dia, mati tidak sempat bertaubat, dia tu kekal neraka selama-lamanya. Saya belajar gitu, tu ajaran sesat. Ajaran salah bawa gitu tu. Hak kita duk cakap harian, kita cakap tu hukum adat lah ke? Kita duk cakap tu kan. Kalau kereta minyak banyak, barulah jalan jauh. Kalau minyak tak ada, mampu tengah jalan, matilah kereta tengah jalan. Oh, minyak yang menghidupkan kereta. Tak ada minyak, matilah kereta. Itu hak adat, hak sama-sama. Tapi yang menghidupkan kereta, yang mematikan kereta, perbuatan Allah tu hukum syarak. Kita cakap gitu kan. Kalau ada karung, lampu, kipas semua berfungsi, itu hukum adat.
Karung jetak, karung elektrik terpadam, terputus, lampu pun tak nyala, kipas pun tidak berfungsi, aircon pun tidak berfungsi, panaslah kitanya. Itu hukum adah sama-sama. Sama-sama mana? Kalau karung terpadam, karung jetak kita kata, boleh pasang lampu? Tak boleh. Boleh pasang kipas? Tak boleh. Boleh pasang aircon? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada karung, tak ada elektrik. Apa elektrik ke bekas? Dah, nyala lampu Allah buat, nyala gerak kipas Allah buat, berfungsi aircon Allah buat. Saat ni mu kata ke karung elektrik itu hak adah, hak sama-sama gitu nah. Kita cakap ikut hukum adat, tak ada salah pun. Bila pasang kipas, pasang aircon sejuk, taklah panas. Apa? Kipas wi bekas, aircon wi bekas. Tak sejuk Allah buat. Sekarang ni kata sejuk kerana kipas aircon hukum adah. Sebalik kalau tak pasang kipas, tak pasang aircon, panas kitanya. Nah, tak boleh nak duduk lah kitanya. Kipas tak pasang, aircon tak pasang, panas. Apa? Tak panas tu kerana kipas kan aircon. Tak, sejuk Allah buat, panas Allah buat. Bukan kipas, bukan aircon. Itu hukum syarak. Cakap sana hukum adah. Mana kita duk cakap siang malam cakap hukum adah, pegangan hukum syarak kita seduk kosek dah tunya. Kita orang beriman kan, kita orang yang ada tauhid kan, orang yang mengesakan Allah pada perbuatan. Apa perbuatan Allah? Makhluk tak bekas sama sekali. Apa makhluk tak bekas sama sekali? Dulu sandar ke makhluk sana tu, aircon kipas apa semua tu, dah. Cakap hukum adah. Sandar pada asbab zahir tu je. Bukan pegangan. Maknanya dah kita tauhid hukum syarak, hukum akal, hukum adah. Hukum syarak keputusan undang-undang agama. Hukum akal keputusan berdasarkan kepada pemikiran akal. Hukum adah hukum berdasarkan kepada hak kebiasaan-kebiasaan. Adakah adah tu bekas? Wa adamu taksirihima albattata. Hukum adah ni tak bekas sama sekali. Tu ditakrif hukum adah. Benda yang berlaku berulang-ulang ada, berulang-ulang tiada, itu hukum adah. Mana berulang-ulang ada makan apabila ada kenyang, bila ada makan. Apa dia berulang-ulang tiada? Hak sama-samanya tiada kenyang apabila tiada makan. Itu hukum adah. Perkara yang berlaku berulang-ulang, kemudian takrif hukum adahnya tidak bekas sama sekali. Yang mengada, yang meniadakan hukum syaraknya pegangan kita Allah yang buat belaka. Satu laginya hukum adah ni, perkara adah ni, perkara hak biasa berlaku ni, dia mungkin menyalahi. Kemungkinan boleh berlaku menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya. Hukum adah dia tak mati, dia boleh berlaku sebaliknya. Walaupun hak berlaku sebalik tu kita tak pernah jumpa pun, tapi hukum adah boleh berlaku sebaliknya. Mana hak hukum adah berlaku sebaliknya? Pisau memutuskan. Hak mukjizat Nabi Ismail AS tak putus. Api menghanguskan hukum adah. Hak mukjizat menyalahi adahnya Nabi Ibrahim tak ada hangus pun. Tengok. Dia panggil apa? Hukum adah mungkin menyalahi, boleh menyalahi. Tu berlaku dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalam. Masa kita tak pernah berlaku menyalahi pun, tak pernah jumpa pisau tajam molek tak lu, tak pernah jumpa api yang kuat tidak menghanguskan sekalipun. Tapi hukum adab mungkin menyalahi, boleh menyalahi walaupun kita tak pernah jumpa. Gitu je lah. Kalau kita kata hukum adat ni mustahil menyalahi, mustahil. Orang panggil apa ni? Tak erti takrif hukum adat. Pisau tajam tak lu, tak berkesan, tak lu, mustahil berlaku. Itu dia tak erti hukum adat. Boleh berlaku.
Pisau tajam tak luk boleh berlaku. Sebab hukum adah boleh menyalahi. Hak mukjizat mukjizat cerita lain. Tu iyalah, tapi boleh berlaku. Walaupun kita tak pernah jumpa tu. Tu takrifan hukum adah. Boleh menyalahi. Hukum akal tak boleh menyalahi. Hukum akal tak boleh menyalahi. Wajib pada akal Tuhan ada. Boleh menyalahi tak? Tak boleh menyalahi. Akal tak terima sama sekali Tuhan tak ada. Itu tak boleh menyalahi. Hukum akal dia mati, dia tak boleh menyalahi. Hukum adat dia boleh menyalahi. Walaupun tak pernah jumpa pun. Sebab kalau kita tak faham hukum adat ni lah kitab, dia takut kita jatuh kafir. Dia kata dalam kitab ni, kalau kita tak reti hukum adat, takut jatuh kafir. Mana tak reti hukum adat takut jatuh kafir? Hukum adahnya boleh menyalahi. Dia kata tak boleh menyalahi. Mustahil menyalahi. Jatuh kafir kan? Bukan jatuh kafir kerana tak reti hukum adah tu, takut bawa jatuh kafir. Kalau dia kata hukum adah tak mungkin menyalahi, mukjizat semuanya menyalahi adat. Kan mukjizat ni perkara yang mencari adat. Faham tak? Dia kata mukjizat ni perkara yang mencari adat. Gitu. Menyalahi adat. Tengok tu. Kan tak percaya pada mukjizat, tapi lah mukjizat Al-Quran sebut terang-terang. Hak mukjizat lain dia kata. Lain apa? Hak tu dia panggil hukum adah yang menyalahi. Kalau mukjizat dia percaya, tak apa. Karamah dia percaya, tak apa. Tapi karamah tu lah dia panggil menyalahi adah. Sebab tu kata hukum adah boleh menyalahi, mungkin menyalahi. Dia kata tak mungkin. Tak reti hukum adah. Jatuh kafir kan? Bukan jatuh kafir kerana tak reti tu, takut dia menafikan mukjizat. Mukjizat kita tak nafi, dia kata. Tu tak apa lah. Tapi orang panggil apa tu? Ni jahil hukum adah ni. Hak tak mungkin sebaliknya hukum akal je. Hukum adah boleh menyalahi. Kalau kita hukum adah tidak boleh menyalahi, contoh-contoh, orang mati-mati, ada tak bangkit kembali? Tak ada. Tapi boleh tak bangkit kembali? Boleh lah. Tapi menyalahi adah lah. Sekarang ni orang mati tak bangkit lagi. Tapi nanti, nanti tu hukum syarak tu cerita lain. Hukum syarak cerita lain. Dari segi adah, boleh tak berlaku dibangkitkan kembali? Boleh lah. Sebab hukum adah boleh menyalahi. Hukum adah tak mungkin menyalahi. Orang mati tak bangkit, memang tak akan bangkit pas bila-bila. Jatuh kafir. Tapi dia tetap dah dipegang tu. Tu hukum syarak. Mana kita bahas buat hukum adah. Jadi makna hukum adah ni dia tak berapa nak kenal molek. Jadi hukum adah ni boleh berlaku, sebaliknya boleh menyalahi. Itu berkaitan hukum adah. Dan kita tak mari hukum adah. Dia mari hukum syarak, hukum akal je. Hak akal je dia mari 3. Wajib pada akal makna apa? Mustahil pada akal makna apa? Harus pada akal makna apa? Dia mari 3 hukum akal. Hukum syarak dia mari je. Dia mari wajib pada syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Mari tak mari dalam ni. Dia mari wajib syarak dia. Dia mari wajib syarak dia. Walau hukum syarak ada 5. Hukum syarak 5 tu dipanggil hukum taklifiyah. Hukum taklif. Hukum yang memberati akan kita. Mana? Wajib memberati atas buat, memberati yang putus. Sunat memberati atas buat, memberati yang ringan. Buat. Tak buat pun tak apa, tak berdosa. Tu. Sunat memberati atas buat juga, tapi memberati yang ringan sedikit. Haram memberati atas tinggal yang putus. Makruh memberati atas tinggal yang tidak putus. Makruh jangan buat. Mana apa syarak memberati suruh tinggal, tapi memberati yang tak putus lah. Kalau membuat juga tak kena seksa, tak berdosa. Jadi dia panggil hukum taklifiyah.
Empat tu memberati. Harus. Memberati juga. Dak buat apa, tak buat apa. Apa panggil hukum taklifiyah yang 5? Memberati yang 5. Dah hak wajib, hak sunat memberati atas buat. Hak haram makruh memberati atas tinggal. Hak harus ni tak berat mana-mana, boleh belaka ni. Panggil hukum memberati jugalah atas jalan taklif. Atas jalan masuk opak tu lah. Hak pak wajib sunat haram makruh ni memberati. Hak harus pun bubuh nama hukum taklifiyah jugalah, hukum memberati juga. Dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum memberati syarak yang 5. Walah yang memberati sungguhnya 4 je. Wajib sunat memberati atas buat. Haram makruh memberati atas tinggal. Harus ada berat mana-mana. Berat belah buat pun tak, berat belah tinggal pun dia harus dia. Tapi dipanggil hukum memberati jugalah. Hukum taklifiyah yang 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Dah kita mari satu je. Hak mari wajib pada syarak. Hukum akal 3, wajib, mustahil, harus didatangkan ketiga-tiga takrif. Wajib akal apa makna, mustahil akal dan harus pada akal. Hukum adat langsung tidak didatangkan. Hukum syarak didatangkan satu saja, iaitu wajib pada syarak. Iaitu wajib pada syarak ni, barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia. Perkara yang dijanjikan pahala pada ini kerana mengerjakan dia. Kerana kita buat syarak janji pahala. Dan diseksa pada meninggalkan dia. Dan diseksa pada meninggalkan dia. Hak wajib ni kalau tinggal seksa. Maknanya kalau orang semayang seksa. Cuba tengok orang semayang. Orang dok semayang seksa. Cuba tengok orang dok semayang. Kena seksa tak? Sakit, demam, tak boleh bangun. Dan diseksa pada meninggalkan dia. Diseksa pada meninggalkan yang wajib. Diseksa. Dijanji seksa pada meninggalkan dia. Segomego yang orang tak semayang. Diseksa apa? Segala mega orang tak semayang. Diseksa, dijanji seksa pada hari akhirat. Dijanji seksa jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak wajib syarat ni macam sama-sama lah. Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Gitulah. Wajib pada syarat ni buat boleh pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syarat, wajib pada syarat hak bab fiqh tasawuf. Adapun wajib syarat pada bab usuluddin, hak tauhid, hak usul dia, hak tapak dia, hak usul tauhid dia, hak tu berpegang boleh pahala, tidak berpegang bukan berdosa, kafir. Hak tu. Halo. Dia kalaulah hak hukum syarak fiqh tasawuf ni, semayang pahala, tinggal semayang berdosa, ikhlas pahala, tidak ikhlas riak berdosa. Tu. Itu wajib syarak tu. Wajib syarak semayang, wajib syarak ikhlas. Adapun wajib syarak mengenal Allah, wajib syarak mengenal Rasul. Mengenal Allah pahala, mengenal Rasul pahala, tidak mengenal Allah berdosa. Gitu. Tak, tidak mengenal Allah kafir. Tidak mengenal Allah kafir, tidak sah iman, tidak sah agama. Itu hak wajib syarak pada usul agama, pada usul ilmu tauhid, asas pada ilmu tauhid. Hak wajib syarak buat boleh pahala, tinggal berdosa ni, hak contohnya dalam bab usuluddin, wajib pada syarak pegangan kita berdalil. Tu wajib syarak tu berdalil. Kita berpegang Tuhan kuasa, tu wajib syarak.
Itu usul, tu tapak tu, bab pegangan. Berpegang Allah kuasa boleh pahala, tidak berpegang Allah kuasa kafir. Kemudian wajib syarak kita berpegang Allah kuasa, dan wajib syarak juga kita berpegang Allah kuasa mestilah berdalil. Berdalil tu pun wajib syarak. Berdalil tu pun wajib syarak. Apakah dalil kita berpegang Allah kuasa? Dalilnya ada langit, ada bumi contohnya. Jadi berdalil boleh pahala. Tidak berdalil berdosa, tak kafir atas pandangan muktamad. Ni dalam bab usulin juga ni. Berpegang Allah kuasa wajib syarak. Berdalil Allah kuasa tu ada dalil sendiri, ada dalil yang ada sebab, ada panggil apa, ada tandaan kita sendiri. Kenapa kita berpegang Allah kuasa? Ada langit, ada bumi. Jadi berdalil tu wajib syarak. Bila berdalil pahala, tidak berdalil berdosa, bukan kafir. Dia gitu. Tapi dalam bab usul, dalam bab asas pegangan ni, dia berpegang pahala, tidak berpegang kafir, bukan setakat berdosa. Ni nak cerita bab wajib syarak pegangan ni. Ni kita nak cerita ni sebab bukan setakat berdosa. Bukan setakat tak berdosa, bukan setakat berdosa. Bahkan tak sah iman, tak sah agama. Kita duk royaknya tak semayang berdosa. Tu. Tak puasa dosa. Betul. Tak tutup aurah berdosa. Betul. Tak kenal Tuhan? Tak kenal Rasul? Kena pula tu. Tu tak pun nak cara mana tu. Hak tu besar sekali. Bukan tersebut kata mengenal Allah, mengenal Rasul pahala. Beriman ni pahala, mentauhidkan Allah ni pahala. Sebab wajib syarak, sebesar-besar pahala adalah pahala hak wajib syarak dalam bab pegangan. Hak zahir, amalan zahir, hak perintah syarak, hak paling besar pahala adalah sembahyang. Hak paling besar dosa hak zahir ni adalah meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang hak paling besar pahala. Sebaliknya hak paling besar dosa. Sebaliknya hak paling besar pahala hak zahir sembahyang. Hak zahir. Tapi hak paling besar pahala adalah pahala iman, pahala akidah. Hak wajib syarak dalam bab usuluddin. Hak paling besar pahala. Kemudian hak sebaliknya, hak kafir tu nak cerita tu. Atau habis hak kafir tu. Kalau pergi kepada hak wajib kita berpegang ahli sunnahnya begini, sebesar-besar pahala. Berpegang dengan akidah Mu'tazilah, hak tak hukum kafir, tapi dosa besar. Dosa besar akidah Mu'tazilah lebih besar daripada dosa besar tak semayang lagi. Ada. Berpegang dengan akidah Al-Quran dan hadis, sebesar-besar pahala, lebih besar daripada pahala menunaikan perintah Al-Quran, mendirikan sembahyang. Sebaliknya, berpegang dengan akidah Mu'tazilah, hak tak kafir ni, hak kafir habis out lah. Hak tak kafir hak dosa besar pegangan Mu'tazilah, Qadariyah ke Jabariyah ke, hak dosa besar ni. Dosa besar pegangan Mu'tazilah ni lebih besar daripada dosa besar meninggalkan sembahyang. Meninggalkan puasa besar dosa besar meninggalkan sembahyang lagi. Berzina, berjudi, minara besar dosa meninggalkan sembahyang lagi. Tapi besar lagi dosa pegangan Mu'tazilah. Sebesar-besar pahala, kewajipan syariat kita adalah akidah, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebesar-besar dosa adalah berpegang dengan akidah Mu'tazilah, yang tidak dihukumkan kafir, yang tidak dihukumkan kafir. Ini kita dalam agama ni. Tapi pahala
pegangan ahli sunnah ke, sebaliknya pegangan Mu'tazilah ke, hak masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni dah tahu ni. Hak zahir orang semayang, nampak. Hak zahirnya dia tak ada semayang pun, nampak. Ya. Hak tu benda zahir nampak. Orang boleh beritahu kita, orang boleh nasihat apa awak ni daripada muda tak semayang ni. Siapa ketua main tak semayang gini, mati tak semayang ni, kalau tuan tak ampun berat seksaan ni. Kita boleh beritahu. Tapi hak lebih besar daripada dosa tinggal semayang, dosa akidah Mu'tazilah, hak tak kapi sama telah lah. Hak tu tak ada boleh royak kita. Akidah masing-masing. Hak cakap kat luar, benda jahat yang berlaku tu mung lah perangai. Benda jahat tu perangai mung. Perangai mung sama-sama dah pesen tu. Tak berubah-berubah mung ni. Buat benda jahat daripada muda pas tua kan. Kita cakap. Tapi pegangan kita, hak jahat mari mana? Pegang kita di sana, hak jahat mari tu. Tiba-tiba kita duk kata ke orang tu, mung ni buat kerja jahat daripada muda pas tua. Jahat sungguhlah kerjaan dia nya. Yang kita hak cakap dia buat kerja jahat ni, kita berpegang dengan akidah, hak jahat dia buat tu bukan mari Tuhan tu. Hak jahat mari diri sendiri. Dia tu akidah Mu'tazilah, dosa dia lebih besar daripada dosa orang ni nasihat tu lagi. Mana dia? Dia nasihat orang tu tak semayang, tak puasa-puasa, mu berjudi, mu minarok jak muda. Betul lah dosa besar tu. Nasihatlah. Kalau orang yang nasihat ni tak penting buat pegangan, tiba-tiba dia berpegang benda jahat, tak semayang, tak puasa, berjinarok ni. Ni bukan takdir Tuhan. Takdir Tuhan apa? Benda orang jahat, hak Tuhan marah. Dia berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Pegangan dia dosa besar, lebih besar daripada dosa hak orang hak dia nasihat. Hak buat kerja jahat, buat kerja ni maksiat daripada muda pak tua ni. Besar dosa dia lagi. Bukan dosa dia berpanjangan. Dosa orang berjudi takkan berpanjangan. Takkan dia berjudi 24 jam. Boleh gaji baru dia berjudi. Dosa besar lah dia ni. Dia minarok takkan minarok 24 jam. Air malam minggu dia minarok, dosa lah dia ni. Berzina takkan berzina 24 jam, matilah dia ni. Orang kerja ambil upah berzina, pelacur tu pun dok 24 jam, ada masa dia rehat. Ada masa dia rehat. Takkan pelacur tu berzina 24 jam, dia nak kena berehat juga. Dosa besar dia masa dia buat berzina tu lah. Dosa besar akidah Mu'tazilah yang memang dia berpegang daripada dulu-dulu lagi dah, hak jahat bukan ketentuan Allah. Malaikat akan catat sebesar-besar dosa setiap saat. Tak ada henti-henti malaikat catat dosa besar. Tak cakap nak semayang, tak cakap nak puasa, semuanya tak ada pahala belaka. Zuhir lebah lah. Dia sejik lagi. Ayah haji mak haji lagi zuhirnya. Ni dak penting dalam bab hukum syariat, dalam bab akidah. Tapi kalau cakap keluar sama macam kita berpegang ni lah. Jahat mung, apa benda tak berubah ni. Tak boleh sandar ke Tuhan benda jahat. Sandar ke Tuhan belah besar pula kitanya. Benda jahat sandar ke Tuhan tak boleh cakapan. Tapi nak ceritanya, benda salah pegang nak kata orang sebab cakap kat mulut gitu, hak jahat kita buat sendiri benda jahat ni. Nafsu kita hak tak baik, duk turut ke syaitan sokmo ni, turut ke nafsu sokmo ni, turut orang sokmo ni. Buh kita sokmo tu. Ciri cakapan dah pegangan? Dah pegangan? Tu tak dah segala-gala baik jahat datang daripada Allah. Sama juga dengan bercakap hak hukum adah tadi tu. Sama lah juga. Makan banyak wajib kenyang. Pisau tajam wajib putus. Api kuat wajib hangus. Itu cakap hukum adah. Lepas tu pegangan. Pegangan tu tak ada hukum syarak. Kalau berpegang nasi mengenyangkan secara semula jadi, secara tabi'i, secara bahasa dia, api ini pisau memutuskan secara tabi'i. Pegangan ni pegangan.
Dicakap siapa kepegangan gitu, api menghanguskan cara semula jadi. Tu bukan Mu'tazilah sesuatu, tu kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa dia tidak ada. Bukan kalau sedar kemudian sembahyang puasa wajib diqadakkan. Tapi cakap hukum ada. Makan banyak kenyang. Pisah tajam putus. Lepas tu pegangnya kita dengan Tuhan lah. Tu tetap dah tu. Tapi nak ceritanya, kalau salah situ, kita tak boleh nak royak, tak boleh nak nasihat situ. Lepas tu kena penting masing-masing. Hak hukum syarak dalam bab akidah, hukum syarak dalam bab pegangan, dalam bab iman. Hukum syarak dalam bab zahir sembahyang puasa kena jaga, jangan buat lebih kurang. Itu hukum syarak, hukum Allah. Hukum syarak hati kena ikhlas, hati kena taubah, hati kena syukur, hati kena tawakal. Hak tu kena jaga molek. Sebab itu hukum syarak juga. Tapi hak paling besarnya hukum syarak dalam bab akidah. Sebesar-besar pahala. Sebaliknya, kalau hak Mu'tazilah yang tak kafir itu sebesar-besar dosa. Bahkan dicatat dosa besar tu setiap saat tuangnya duduk berzikir, tuangnya duduk ngaji Quran. Gamuk-gamuk. Ada pahala tak berzikir ngaji Quran hak sunat tu? Malaikat tengah catat sebesar-besar dosa akidah Mu'tazilah. Bukan kata berzikir ngaji Quran hak sunat, sembahyang fardu, puasa fardu, haji fardu pun tak ada pahala walaupun sah kerana tidak dihukumkan kafir. Hak Mu'tazilah ni termasuk Qadariyah ke, Jabariyah ke. Betul, kadang-kadang orang ni baguslah dia, alhamdulillah. Lepas kemudian dia mengaji, walaha kalau nak kira go bab kewajipan dalam bab pegangan ni bukannya banyak sangat, sikit je. Hak banyak ni fiqh bukan bab muamalah munakahat janayah. Belajar bab ibadat semayang puasa pun zakat dak jumpa pun bab zakatnya. Haji tak nak pergi Mekah barulah duk belajar bab haji. Zakat tak ngaji bab zakatnya orang kita ni. Bab semayang hak sama-sama tu pun dah habisang dia ngaji, dia kata. Fiqh hak banyaknya. Banyak fiqh ni. Tauhid sikit je. Tapi dalam Tuhan tak beri bahagian, tak ada bahagian jugalah. Tuhan tak beri bahagian lah tu. Tauhid apa payah tauhid ni? Ngaji faham boleh pegang. Sah ke 6 rukun, ada apa dah? Orang yang beriman, orang yang berakidah dah. Hak banyaknya nak ngaji, hak fiqh bab semayang. Hak payah nak beramalnya adalah tasawuf. Hak semayang, janji kita pandai, beramalnya mudahlah semayang ni. Payah apa nak beramal? Orang belajar Quran untuk beramal baca Al-Quran biar betul, baca Quran biar ikut hukum, mudah dapat dia ngaji molek dah. Tapi ngaji tasawuf, ngaji sangat-sangat. Tapi nak pastikan kita ni ikhlas sama-sama. Dah kita ngaji dah kan, tahu dah ikhlas tu mana apa. Nak beramal ikhlas, nak beramal syukur ni, nak beramal sabar ni, nak beramal tawakul, nak beramal redha ni. Ni amal wajib belaka ni. Bukan amal sunat, amal wajib belaka ni. Ni payah ni. Ikhlas retek dok. Ni sabar retek kadang-kadang dok. Syukur kadang-kadang dok. Ni. Cuka cemakin hak amal tasawuf. Allah hak bab pegangan, faham molek, pegang molek, bereslah dah. Sedikit pula tu. Tapi yang tadi Allah bab apalah hak tu terlindung. Tak ada uyi hak tu. Hak lain nampak ngaji sangat. Fiqh ngaji, Quran dia ngaji. Akidah sikit tak ngaji. Tu bahagian belaka tu. Tak ada sikit tu cukup lah, cukup. Akhir zaman gitulah, akhir zaman. Tapi biasanya
Kadang-kadang tak ada belaka tauhid, tak ngaji pekoh, turut-turut orang je. Tasawuf tak tahu apa satu. Ikhlas pun jelas tak jelas. Taubah pun tak erti ke apa. Apa dia taubah? Istighfarlah 100 kali sehari. Itulah dia taubah. Oh, itu dia aja taubah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Boleh 100 kali ke? Lagi banyak lagi bagus. Astaghfirullahalazim. Taubah tu. Apa taubah? Itu zikir, doa keampunan. Taubah ada rukun dia. Kalau tengah semayang rukun taubah qada. Astagfirullahalazim. 1,000,000 sekali pun kalau qadanya tidak, Tuhan takkan terima taubah. Apa? Tak kenal pun taubah tu apa. Apa taubahnya? Bangun malam semayang sunat taubah. Menangis minta ampun dengan Tuhan. Menangis minta ampun dengan Tuhan, kena cukup rukun taubah. Bukan setakat bangun malam semayang sunat taubah je. Tinggal semayang rukun taubahnya qada. Tinggal puasa rukun taubahnya qada. Tiba-tiba semayang pun tak qada, puasa pun tak qada, bangun malam wak menangis mai sunat taubah minta ampun ke Tuhan. Oh ni bukan belaka ni. Tapi dia panggil waktu taubah. Kadang-kadang orang ajar ke dia gitu. Nak taubah, hak istighfar 100 kali sehari. Nak taubah, bangun malam semai sunat taubah. Orang ngajar tu budak betul. Itu hak tasawuf, ilmu fadail, hak ilmu tasawuf. Tapi hak beratnya kita ni, hak bah syariat kita dalam persoalan pegangan. Dalam persoalan pegangan. Sebesar-besar pahala, sebaliknya sebesar-besar dosa, hak akidah Mu'tazilah. Kalau bab usul dalam bab tauhid ini, itu bukan berdosa, bukan kafir, tidak sah iman. Jadi wajib pada syarak iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia, kerana mengerjakan dia, dan diseksa, yang ini dijanji seksa pada meninggalkan dia, meninggalkan barang, pada meninggalkan barang. Ini pun meninggalkan dengan ketiadaan uzur lah. Ada pula kewajipan syarak ni ada dia punya kelonggaran dia. Kalau meninggalkan ada uzur ke macam mana ke, jadi panjanglah berkaitan dengan hak wajib pada syarak. Setakat wajib pada syarak, sunat, haram, makruh tidak didatangkan. Kedua, wajib pada akal, iaitu barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita. Pada suluhan akal. Akal suluh, suluhan akal dah. Macam lapu pula dah. Suluhan akal. Iyalah macam lapu lah. Akal kita mikir nampak kok mana. Barang ni tentu ada. Itu wajib pada akal. Tak terima nak kata tak ada. Itu wajib pada akal. Tapi timbul wajib pada akal ni, wajib mesti mengikut suluhan akal, mengikut fikiran akal kita, dan tidak membenar akal kita akan ketiadaannya. Itu wajib pada akal. Wallahu a'lam.